Negeri Bahagia milik Negeri Sembilan, Melaka dan Perlis. Naikkan harga di Bazar Ramadan, peniaga depan tindakan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamudin Hussein, berita wilayah 2 April 2022. Membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Negeri Sembilan mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Negeri Sembilan, Melaka dan Perlis tersenarai sebagai negeri bahagia oleh Jabatan Perancangan dan Desa Plan Malaysia. Tiga negeri ini termasuk kesemua daerahnya mendapat skor melebihi 80% dalam Indeks Kebahagiaan 2021 bagi bandar di Malaysia. Aspek diambil kira berkaitan tahap dan kualiti perkhidmatan PBT seperti penjagaan kebersihan persekitaran, pengurusan pepejal dan kutipan sampah. Di Negeri Sembilan, 7 daerah yang mempunyai 1.2 juta penduduk mencatat skor penuh. Jelas Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Razali Abdul Malik, pembangunan setiap bandar di negeri itu berdasarkan kekuatan dan keupayaan masing-masing berpaksikan 3 teras pembangunan menerusi Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045. Dalam pada itu, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB mencapai skor 91.97%. Pelbagai strategi diatur di samping mempertingkatkan kualiti penyampaian dan perkhidmatan kepada masyarakat bagi memastikan Melaka terus mencapai status bahagia. Datuk Bandar MBMB Datuk Zainal Abu berkata ia berangkumi perkhidmatan di bawah pentadbiran PBT, antaranya mengambil tindakan segera sekiranya berlaku masalah atau aduan di samping melaksanakan pengindahan kawasan sekitar. Di Perlis pula, Exco Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru Asmaiza Ahmad menyifatkan kemudahan dan prasarana yang ada di negeri itu dengan penduduk lebih 254.7 ribu setara dengan negeri lain. Cadangan projek Perlis Inland Port turut memberi nafas baharu kepada Perlis dalam menyokong pembangunan lain di sekitarnya. Baik, kehadiran 1 Ramadan esok memberi kabar gembira buat mangsa kebakaran di Kampung Peruang, Jerantut, Pahang. 7 beranak bersyukur menerima rumah baru menerusi projek perumahan rakyat termiskin. Kebakaran akibat lita pintas telah menyebabkan keluarga Mazlan Hassan tinggal selai sepinggang lalu menumpang di kediaman jiran berhampiran. Rumah baru bernilai RM56,000 dibina di tapak asal rumah yang terbakar pada Mei tahun lalu. Syukur, banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa di rumah baru, beraya di rumah baru. Alhamdulillah, kita 1 bulan lepas. Dah tak ada dah macam dulu. Penyerahan rumah disempurnakan Ahli Parlimen Lipis yang juga Timbalan Menteri Satu Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Tiada kompromi kepada peniaga Pasar Ramadan dan Bazar Aidilfitri yang menaikkan harga barangan. Tegas Exco Hal Ehwal Pengguna Melaka, Ngui Hee Sam, pemantauan kerap akan dijalankan bagi memastikan tiada kenaikan harga mendadak sepanjang Ramadan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna boleh mengenakan tindakan saman kepada peniaga yang ingkar. Mereka jangan nak ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni. Mereka jangan angkat sebarang naik harga lah. Sebab kita akan pasti mereka ikut harga yang berpatutan. Kalau kita terima aduan, kita akan turun untuk pastikan apa sebab mereka naik harga. Kalau mereka tak ikut, mungkin kita kasih amaran atau kita saman saja. Maka so far kita belum ada dengar itu harga lah barang untuk di barang harga lah. Belum ada dengar lah.
Jadi kita bila ada terima aduan, kita akan turun ya, pastikan apa sebab mereka naik harga. Ya, kalau tak ada apa-apa sebab, kita akan bagi notis ya. Beliau ditemui pada jualan keluarga Malaysia di Alur Gajah. Sementara itu, di Negeri Sembilan, pemantauan akan dilakukan di setiap bazar Ramadan bagi memastikan peniaga dan pengunjung mematuhi SOP dalam membendung penularan COVID-19. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk membuat pemantauan bagi memastikan perjalanan di setiap bazar Ramadan teratur dan lancar. Di Rantau Panjang Kelantan, cuti hujung minggu dimanfaatkan sebaiknya umat Islam untuk melakukan persiapan terakhir menjelang Ramadan. Beberapa lokasi tumpuan penuh sesak dengan kehadiran pengunjung bukan hanya dalam kalangan penduduk tempatan, bahkan luar negeri itu. Peniaga dilihat tidak menang tangan melayan kerenah pelanggan di kawasan bebas cukai itu yang terkenal dengan syurga beli belah. Peniaga mengakui hasil jualan meningkat berkali ganda sejak seminggu lalu. Ini banyak rasa kepuasan tu ada. Sambil-sambil beli pun boleh makan. Alhamdulillah sekarang ni rasanya boleh selesai lah. Banyak perkara boleh selesai. Dari segi sewa, bebe api, apa boleh selesai lah. Kita jualan lah, jadinya orang luar-luar marilah. Mari jalan, mari tengok keadaan Rantau Panjang lah. Inilah rezeki kitanya. Sejak pada Covid dulu sampai hari ni, alhamdulillah lah. Kita boleh lah. Bersiapkan lah. Moga dia puasa aku malah nak terbit. Memang skala tiap-tiap tahun lagu ni lah. Tiap-tiap tahun lah. Tapi kita ni baru mari sini. Biasa kita gialah ke Kota Baru. Ini pula inisiatif bagi mengatasi pembaziran juadah di premis makanan pada bulan Ramadan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bercadang memperkenal penggunaan mesin retort di seluruh negara. Ia berupa alat mensterilisasikan makanan secara komersial selepas juadah disimpan secara kedap udara. Jelas timbalan menterinya, Datuk Rosul Wahid, kini 4 negeri memiliki mesin retort yang dianggarkan bernilai RM38,000 seunit, termasuk Perlis, Terengganu, Johor dan Kuala Lumpur. Ia di bawah inisiatif program Food Bank. Tahun lepas dianggarkan 17 tan lebihan juadah sehari di seluruh negara. Bukan sisa, tapi makanan yang kadang-kadang hidang banyak, tiba-tiba tak disentuh, dulu dia buang. Hari ini kita ada mesin restock diberi mula sumbangan daripada KPHP untuk proses makanan tersebut dan dibuat disil semua sekali. Makanan ini dikatakan tahan 2 tahun dan boleh berhubung dengan KPHP untuk berurusan. Pengguna yang memilih juadah berbuka secara bufet disaran mengambil maklum harga ditawarkan terlebih dahulu. Jika harga makanan dijual tidak seperti diiklankan, pengguna diminta membuat aduan terus kepada KPDN HCP. Dan juga ahli Parlimen Hulu Terengganu ditemui selepas meninjau program jualan keluarga Malaysia di Hulu Terengganu. Usaha akan terus dipergiat bagi mendapatkan dana pembangunan infrastruktur industri padi dan beras di Sarawak. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, ini kerana kedudukan Sarawak sebagai antara penyumbang kepada sekuriti makanan negara. Beliau mengambil contoh projek penanaman padi di Sri Aman yang masih memerlukan banyak pembangunan infrastruktur. Usaha ini akan merupakan satu usaha yang berterusan dan kerjasama antara kerajaan persekutuan, jabatan dan agensi persekutuan bersama dengan kerajaan negeri dan jabatan negeri adalah penting untuk memastikan usaha untuk memastikan sekuriti makanan negara akan dapat kita capai secara bersama. Beliau bercakap pada sidang media selepas lawatan ke Medan Niaga Satok di Kuching. Menyentuh penambahbaikan medan berkenaan, kerja-kerja pembangunan dan naik taraf yang sedang dilaksana dijangka siap secara berperingkat bulan depan. Antaranya pembinaan tempat letak kereta bertingkat serta naik taraf blok jualan produk basah dan kering. Kerja-kerja tersebut dibuat dengan peruntukan RM7 juta daripada kerajaan negeri. Beliau menghargai kerjasama kerajaan negeri yang menyumbang dana untuk penambahbaikan tersebut. Selain itu, Datuk Seri Dr. Ronald turut memaklumkan RM7 juta disalur melalui
Menteri Fahma untuk menaik taraf 15 pasar niaga di Sarawak. Ini kisah saya. Pemain Malaysia Muhammad Amir Yahya dipuji kerana berjaya mencuri 2 gol sekalipun Malaysia kalah 3-2 kepada Manchester United dalam perlawanan bola sepak persahabatan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini sekaligus meletakkan bintang Selangor itu sebagai pemain Malaysia kedua berjaya menjemputi gawang pasukan Inggeris sejak Madlan Majan pada 1991. Walaupun perlawanan ini berwarna pertunjukan, saya juga dapat menyelesaikan 2 gol untuk pasukan Malaysia. Lebih 80,000 orang kehadiran penonton menyaksikan perlawanan itu ternyata teruja dengan persembahan serta semangat yang dipamerkan Malaysia menentang Manchester United. Terima kasih RTM. Tanpa RTM, saya bukan di sini. Selamat ulang tahun ke-76. Bertemu kembali. Saudara, di Negeri Sembilan, aktiviti Mantai mengisi kemeriahan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Peranjut bersama Amir Ashraf Rosidan langsung dari Negeri Sembilan. Amir, silakan. Tradisi mantai yang dilakukan sehari sebelum ibadah puasa dan Aidilfitri sangat sinonim dengan masyarakat Negeri Sembilan. Amalan turun-temurun ini diisi dengan aktiviti gotong royong menyembelih lembu dan kerbau, kemudian melapah dan membahagikan daging. Peralihan ke fasa endemik menjadikan tradisi mantai kali ini kembali meriah. Tinjauan di Seremban mendapati orang ramai berkunjung ke gerai jualan daging dan barangan keperluan masakan untuk membuat persiapan menyambut Ramadan. Keluarga Malaysia teruja kerana dapat pulang ke kampung menyambut bulan rahmat itu bersama-sama keluarga. Rezeki berganda juga dirasai peniaga. Oh, memang berbeza. Tahun ni kita bersyukurlah sebab dapat balik jumpa mak. 2 tahun tu kita tak dapat balik kan. Jadi tahun ni meriah sikitlah. Kita pun beli di sini ada karnival. So kita ambil peluang. Dapat beli ni, puyuh ni. Mak pun happy lah nak dapat balik. 2 tahun tak dapat balik kan. So tapi kita jaga SOP lah. Biasanya mantai kita akan siapkan rendang lah. Kita akan siapkan rendang untuk anak-anak berkumpul, makan dan besok untuk persiapan berbuka puasa. Dan lemang tahun ni mungkin kita tak ada buat dan kita beli je lah. Kat mana-mana pun kita dah dapat banyak lemang di tepi-tepi jalan. Kita buat beli je lah. Kan? Nak balik nak buat pun tak sempat. Kan? Sambutan mantai pada tahun ini amat merangsangkan. Di mana rata-rata masyarakat tak sabar-sabar mendapatkan bekalan daging sempena kehadiran Ramadan 1434 Hijrah pada tahun ini. Kami para usahawan sehabis baik memberikan layanan kepada pelanggan. Seawal pagi kami telah buka dan sambutan amat menggalakkan. Selain mantai, tradisi mengedarkan bubur lambuk turut mewarnai kehadiran Ramadan. Kelana Resort antara yang aktif mengagih bubur lambuk secara percuma sebagai salah satu inisiatif tanggungjawab sosial. Aktiviti CSR kita hari ini adalah agihan bubur lambuk kepada rakyat-rakyat setempat ataupun orang yang lalu lalang di depan hotel kami, yang mana tradisi ini telah kami praktikkan selama 12 tahun. Ini tahun yang ke-12. Dan untuk tahun ini kita menyediakan lebih kurang 4,000 mangkuk bubur lambuk yang kita akan edarkan kepada penduduk setempat. Resepi istimewa kita ada 2 resepi. Yang pertama sekali bubur lambuk dengan ayam dan juga bubur lambuk dengan kambing.
Bayaran zakat fitrah Negeri Sembilan ditetapkan 3 kadar berbeza berbanding tahun lalu. 7, 10 dan RM21 seorang ditetapkan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains tahun ini. Menurut pengerusi Mains, Datuk Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir, mana-mana individu boleh membuat bayaran lebih tinggi berdasarkan keselesaan mengikut harga beras yang dimakan. Duli Yang Maha Mulia, kita punya Tuanku yang di-Pertuan Besar telah memperkenankan supaya kita punya zakat fitrah itu ditetapkan pada kadar RM7. Ini kerana memandangkan kebanyakan masyarakat Islam di sini yang makan beras kategori itu. Walau bagaimanapun, ada kita galakkan supaya mereka yang memakan beras, masing-masing tahulah kalau dia makan beras jenis-jenis yang mahal lagi pada yang biasa makan orang ramai itu, kita galakkan pembayaran zakat fitrah sebanyak RM10 dan RM21. Pembayaran secara bersemuka boleh dibuat di kaunter zakat, pejabat Mains daerah dan cawangan. Selain itu, seramai 1,400 amil ditempatkan di masjid dan surau terpilih bagi memudahkan pembayaran zakat fitrah. Ini pula inisiatif membasmi masalah membaca dan buta huruf dalam kalangan banduan. Penjara Seremban menjadi perintis kepada program literasi membaca 3M, membaca, menulis dan mengeja dalam penjara di negara ini. Program dengan kerjasama syarikat perusahaan sosial Aisina Edutech Sendirian Berhad membabitkan 113 banduan yang dikesan mengalami masalah tersebut. Menurut Pengarah Penjara Negeri Sembilan, Penolong Kanan Komisioner Abdul Rahman Taib, usaha itu dilakukan agar semua banduan mendapat peluang pekerjaan yang baik dan menyesuaikan diri dalam masyarakat apabila dibebaskan. Mereka-mereka yang berpotensi, bandar-bandar yang berpotensi di sini dapat membantu membimbing rakan-rakan mereka dalam memberikan sinar harapan yang baru dari segi kebolehan membaca di kalangan bandar-bandar yang lain, rakan-rakan mereka yang lain. Beliau menyatakannya selepas majlis penutupan program literasi membaca 3M di penjara Seremban. 105 banduan telah berjaya menguasai 3M selepas melalui modul pembelajaran selama 20 hari. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Selamat menyambut Ramadan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amir dengan perkembangan dari Negeri Sembilan. Baik, seorang guru wanita ditahan bagi membantu siasatan kejadian mendera 4 muridnya di sebuah tadika di Muar. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Johor, SSC Syahurinain Jais mengesahkan penahanan guru berusia 50 tahun itu awal pagi tadi. Katanya suspek bertindak kasar terhadap semua mangsa yang berusia 3 hingga 5 tahun. Kejadian itu dipercayai berlaku di tadika swasta sejak November tahun lalu. Siasatan awal mendapati salah seorang ibu mangsa menerima rakaman video berkaitan anaknya didera guru tersebut. Baik saudara, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia, Atikah Marziah Muhtar. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Angin ketika ini bertiup dari arah timuran dengan terdapat kawasan penumpuan angin terutamanya di sekitar bahagian utara dan juga selatan Semenanjung serta melibatkan bahagian tengah dan juga di sekitar bahagian timur negeri Sabah yang secara amnya boleh memberikan potensi pembentukan awan kondusif yang membawa kepada keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Selain itu, keadaan angin ketika ini juga bertiup dengan kelajuan sederhana walau bagaimanapun menjelang hari esok Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan angin terutamanya di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan akan bertiup dengan lebih kencang boleh mencapai kelajuan
kecepatan sehingga 60 km per jam dan juga boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 4.5 meter. Dan keadaan ini juga boleh memberikan potensi keadaan yang agak berbahaya, terutamanya untuk mereka yang bekerja di kawasan laut. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North dan juga layang-layang bermula pada hari esok sehingga 7 April nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya, merujuk pada paparan imej satelit semasa pula, diperhatikan ketika ini terdapat kelompok awan aktif yang tebal meliputi bahagian utara dan juga timur Semenanjung, juga di sekitar bahagian selatan Semenanjung. Selain kelompok awan membawa hujan ini juga turut dicerap melibatkan bahagian barat negeri Sarawak dan meliputi hampir ke semua bahagian di negeri Sabah, yang menunjukkan keadaan cuaca lembap yang berlaku pada ketika ini mungkin boleh terjadi dengan lebih lama, iaitu sekurang-kurangnya sehingga ke malam nanti. Dan hal ini juga dapat kita lihat melalui paparan imej kemeradar semasa, di mana diperhatikan keadaan hujan lebat beserta petir yang berlaku sejak dari awal petang tadi melibatkan negeri-negeri di utara Semenanjung masih lagi sedang berlaku, terutamanya di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, dalaman negeri Kelantan, Pahang, Terengganu, juga di sekitar beberapa daerah di negeri Selangor, negeri Sembilan, Pahang dan juga Johor. Selain itu, keadaan cuaca lembap turut dicerap melibatkan bahagian barat negeri Sarawak dan juga di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti, terutamanya di sekitar bahagian utara dan juga timur Semenanjung, juga melibatkan bahagian utara negeri Sarawak, Kudat, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marsiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih dalam berita wilayah, Perak berhasrat menjadi antara negeri hub pengeluaran durian utama di Malaysia. Ke arah itu, kawasan seluas 628 hektar di seluruh negeri akan dibangunkan untuk penanaman durian berskala besar. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata projek pertama tanaman durian bakal dilaksana di ladang air Kala Lenggong melibatkan 12,000 anak pokok durian di kawasan seluas 121 hektar. Perak SADC juga optimis bahawa pembangunan projek ini mampu menjadi antara penyumbang dalam merancakkan lagi industri durian sekaligus mempromosi negeri Perak sebagai antara salah satu hub pengeluaran durian yang utama di Malaysia. Beliau terdahulu merasmikan projek penanaman pertama projek penanaman durian Perak SADC di ladang air Kala Lenggong. Projek membabitkan kos RM44.41 juta akan dikawal selia Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak melalui anak syarikat Perak Agroforestry Sdn Bhd.
Dalam perkembangan lain, Kerajaan Perak mengadakan pertemuan dengan syarikat bertanggungjawab dalam pembinaan Silver Lake Brand Village Outlet di Batu Gajah yang sepatutnya dibuka Oktober tahun lalu. Datuk Seri Sarani berkata projek tersebut bukan di bawah kerajaan negeri tetapi syarikat swasta. Malah menafikan projek itu menjadi gajah putih kerana gedung beli belah tersebut akan dibuka dalam masa terdekat. Baik, lebih 100 rumah rosak di badai ribut di Sungai Petani Kedah. Sebahagiannya bumbung diterbangkan angin kencang. Juga terdapat kejadian pokok tumbang. Esko Kedah Dr. Robert Ling Kui Yi berkata bancian telah dijalankan untuk kerajaan negeri menyalurkan bantuan segera bagi memperbaiki kerosakan. Antara kawasan terjejas Taman Sutrajaya, Taman Songket Indah, Dewan Orang Ramai Taman Seri Impian 1 dan Taman Sari 2. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad berkata tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kit bantuan bencana turut disalurkan kepada penduduk terjejas. Baik, Polis Kedah menahan 20 individu dalam serbuan di ladang kelapa sawit, Kampung Sungai Tok Pawang Bidung, Sungai Petani semalam. Kesemua mereka ditahan ketika leka bermain judi sabung ayam, teka buah dadu dan bola golek. Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata dalam serbuan itu 15 lelaki warga Indonesia dan seorang wanita ditahan bersama 4 lelaki tempatan dipercayai menganjurkan perjudian. Serbuan dibuat bahagian pencegahan maksiat, kongsi gelap dan perjudian IPK Kedah, IPD Kuala Muda dan penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Veterina Kedah. Wang tunai hampir RM10,000 dan 26 ekor ayam dirampas termasuk peralatan berjudi. Suspek yang ditahan dibawa ke IPD Kuala Muda untuk siasatan lanjut. Pengurusan jenazah dan ejen pembasmi COVID-19. Tugasan ini masih diteruskan anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah pada fasa peralihan ke endemik. Pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob berkata, antara tugasan yang ditamatkan, penempatan anggota di pintu masuk antarabangsa serta di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Selain itu, tiada lagi anggota bertugas bagi Sekatan Jalan Raya termasuk membantu Kementerian Kesihatan di ward pesakit COVID-19 dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Beliau ditemui selepas sambutan RTM ke-76 serta pelancaran Sided RTM. Baik, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mempromosikan pusat jualan ikan sejuk beku Q-Fish di Pelantak Ikan Sungai Padang Perlis. Harga yang ditawarkan lebih murah antara 10 hingga 20% berbanding harga biasa sekaligus membantu golongan B40 mendapat bekalan. Pusat jualan ini dibuka 8 pagi hingga 3 petang. Pelbagai hasil tangkapan laut dijual termasuk secara pukal. Penjagaan ini oleh Persatuan Nelayan Perlis Selatan. Persatuan Nelayan yang mereka boleh dapat bekalan dari kalau Q-Fish segera dari masa ke semasa. Dan banyak apa pada orang dah mula order dan terutamanya kita ready ni kita buat perkenalan ni sebab esok dah nak mula puasa kan. Jadi senang orang sini nak ke sana kan. Dan orang sini kalau tengok di sini dia tak akan pergi beli tempat lain dah. Beza harga harian paling rendah antara 10 ke 20%. Sempena promosi pusat jualan itu, sebanyak 150 kg ikan Q-Fish dihagihkan kepada 150 pengunjung terawal. Transformasi berterusan dilaksana RTM untuk memastikan saluran kekal relevan di pelbagai peringkat usia. Di Pulau Pinang, usaha tersebut diperkasa Mutiara FM dengan memberi tumpuan kepada golongan remaja yang ingin menceburi bidang e-sukan. Segmen eSports Central 360 menjadi tarikan baharu yang diketengahkan. Wartawan Zatul Iqmah Muhammad Noor ada perinciannya. Pengarah RTM Negeri Nur Fazilah Hashim berkata, segmen eSports Central 360 yang dilancarkan awal Januari lalu menggunakan platform Facebook yang dekat dengan golongan remaja sebagai medium siaran. Dan untuk media sosial sendiri, kita pelbagaikan teknik melalui teknologi untuk menghasilkan program-program yang menarik untuk ditonton dan didengar. Di samping
kita juga sekarang menengahkan dan memberi tumpuan kepada media-media sosial kerana media-media sosial inilah saluran yang paling dekat dengan generasi muda. Selain berkongsi pengalaman mengenai strategi permainan, penonton turut diberi tunjuk ajar berhubung kaedah menjana pendapatan menerusi bidang itu. Segmen yang mendapat sokongan e-sport Pulau Pinang ini turut menggunakan kaedah penyampaian yang lebih santai dan terbuka. Menjemput pemain-pemain yang terkenal di seluruh negara, gamers lah, untuk sama-sama berkongsi pendapat, berkongsi tips tentang dunia e-sport, berkongsi pengalaman kepada generasi-generasi muda yang mana yang nak memulakan karier e-sport mereka dalam industri ini. Jadi kami ambil pendekatan untuk memperkenalkan secara lebih mendalam apa itu e-sport, apa permainan ataupun apa game yang ditawarkan di e-sport dan bagaimana nak bermain, bagaimana nak membuat income dan bagaimana untuk lebih jadi pro player dalam e-sport itu sendiri. Lebih menarik, ada remaja yang telah mula menceburkan diri dalam sukan ini setelah mengikuti segmen tersebut. Saya memang tengok segmen e-sport ni. Dulu saya main saja je, tapi lepas saya tengok, saya join live streaming, join tournament apa semua tu, saya rasa lebih bersemangat dan saya juga tengok sharing-sharing daripada gamers yang berjaya lah. Daripada segmen e-sport tu sendiri. Sebab dia punya DJ pun gunakan dialek Penang, so dia tak boring lah macam sembang dengan kawan-kawan. Lagi tu sebab dia dekat dia orang ada Facebook, YouTube e-sport punya, so macam saya kaki gaming ni senang dapat info-info lah daripada Facebook tu. Alright gang, jom kita stream di Facebook Mutiara FM untuk e-sport Central 360. Memenuhi tuntutan hobi dan dalam masa sama mampu membina peluang kerjaya. Itu manfaat yang boleh diperoleh menerusi segmen e-sport Central 360. Menerusinya diharap lebih ramai remaja yang dapat membina kerjaya dalam bidang e-sukan. Zatul Iqmah Muhammad Noor, Berita RTM. Fokus dari negeri di bawah bayu. Putatan sasar bandar terbersih menjelang tahun 2025 dan butirannya terus saja bersama Anissa Daulis di Kota Kinabalu. Anne, silakan. Ya, Azam. Pelbagai program komuniti dan kesedaran akan dilaksanakan bagi mencapai hala tuju menjadikan Putatan sebagai bandar terbersih di Malaysia menjelang tahun 2025. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat, Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya berkata, ia dapat dilakukan dengan pembudayaan kebersihan melalui pemikiran, sikap dan tindakan. Sehubungan itu, kempen Bersih Putatan 2022 dilancarkan melibatkan 26 buah kampung dan kawasan perumahan sebagai usaha membangunkan masyarakat di kawasan ini. Apabila kita dapat memupuk budaya masyarakat yang mementingkan kebersihan, maka keadaan persekitaran di daerah Putatan akan menjadi bersih, rakyat boleh hidup dalam keadaan sehat dan juga sejahtera. Datuk Shah Helmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat ditemui selepas merasmikan kempen Bersih Putatan tahun 2022 di Pejabat Daerah Putatan. Katanya idea melaksana kempen itu tercetus selepas melihat sendiri longgokan sampah terutamanya di tepi jalan, sungai kecil dan kawasan parit sekitar daerah tersebut. Tambah beliau, kempen ini juga akan diperluaskan ke daerah lain hasil inisiatif wakil rakyat masing-masing. Setelah 6 bulan tragedi banjir lumpur di Kampung Labak, Kinarut, kebajikan penduduk terlibat masih mendapat perhatian pemimpin masyarakat. Terbaru, Setiausaha Sulit Kanan Ketua Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali bersama pemimpin pembangunan masyarakat PPM Limbahau, Datuk Johnny Mositun, meninjau infrastruktur yang telah siap dibina oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk keselamatan penduduk.
Ia meliputi pelindung tebing sungai sepanjang 320 meter dengan kos kira-kira RM149,000 untuk mengukuhkan kedudukan tebing selain bertujuan melakukan pembersihan dan pemeliharaan sungai di kawasan berisiko. Alhamdulillah kita melihat ada perkembangan, contohnya di pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah telah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sungai ini dengan telah siap memasang riverbank protection yang menggunakan gabian. Menurut Dato' Armizan lagi, fokus pasca banjir adalah untuk memperbaiki segera kerosakan dengan kerjasama penyelarasan daripada pelbagai pihak, terutama kerajaan negeri dan persekutuan, unit pembangunan masyarakat serta badan bukan kerajaan NGO. Memang kita sudah senaraikan beberapa keperluan yang perlu disegerakan. Yang penting sekali ialah apa yang telah kita minta kepada jabatan-jabatan seperti JPS dan yang lain itu kita akan menyusul. Pada 15 September tahun lalu, hujan lebat di pantai barat Sabah menyebabkan beberapa kawasan di daerah Penampang dan Kinarut Papar dilanda banjir lumpur. Kampung Labak Kinarut antara kawasan yang terjejas teruk. Rakyat disaran tingkatkan disiplin diri dan terus patuhi prosedur operasi standard SOP meskipun kelonggaran diberikan sepanjang bulan Ramadan yang akan bermula esok. SOP aktiviti masjid dan surau bagi Sabah telah pun ditetapkan hasil perbincangan bersama pejabat mufti, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah JAINS dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap kelonggaran diberikan dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat Islam mengimarahkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya kelonggaran yang lebih daripada tahun sebelumnya akan ramai jamaah yang hadir untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini khususnya tarawih. Beliau ditemui RTM selepas forum Anjung At-Taqwa Khas Ramadan Terubat Rindu di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Arifin turut menyerahkan sumbangan Pusat Zakat Sabah berjumlah RM5,000 kepada pengurusi Masjid At-Taqwa Ruskap Muaram. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi dan maklumat terkini kepada masyarakat. Ia sekaligus menjadikannya kekal relevan dan menjadi pilihan lapisan masyarakat di negeri ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, peranan RTM sebagai medium penyampaian berita serta informasi terkini kepada masyarakat khususnya berkaitan pembangunan negara selain menjadi medan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu kehormat sambutan ulang tahun RTM ke-76 di Anjung Tawau FM. Pada majlis ini, Datuk Nizam turut berkesempatan beramah mesra bersama 76 golongan asnaf sekitar Tawau. Seterusnya menyampaikan sumbangan Ramadan daripada bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Saya Nizam Datuk Haji Abu Bakar Titingan selaku Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N68 Apas Tawau ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-76. Mudah-mudahan RTM akan terus unggul dan Tawau FM tetap menjadi pilihan anda. Sempena sambutan Hari RTM ke-76 tahun. Kali ini membawakan bingkisan dari stesen radio Tawau FM. Semenjak bersiaran pada tahun 1987, kini Tawau FM sentiasa meniti di bibir pendengar pantai timur Sabah dengan rancangan yang padat dan sentiasa menghiburkan. Jelas peranan Tawau FM amat penting dalam menyalurkan maklumat kepada rakyat terutama di luar bandar. Wartawan Asma Haji Asmuni ada butirannya. Berfungsi sebagai komuniti radio, Tawau FM boleh diikuti menerusi 3 frekuensi FM iaitu 100.1 MHz, 93.6 MHz dan 99.1 MHz.
dengan ruang siaran meliputi daerah Tawau, Semporna, Kunak, Lah Datu, Kinabatangan dan sebahagian di daerah Sandakan membolehkan pendengar stesen radio ini lebih ramai berbanding radio komuniti yang lain. Tawa FM juga mempunyai pendengar yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Rancangan-rancangan radio yang diterbitkan oleh Tawa FM bukan sahaja diikuti pendengar di dalam frekuensi 100.1 MHz, akan tetapi turut didengari sehingga di luar negara menerusi RTM Klik. Umpama menyelam sambil minum air, Tawa FM turut tidak ketinggalan menganjurkan program Marhaban Ya Ramadan sebagai pengisian sambutan Hari RTM ke-76 tahun. Program Marhaban Ya Ramadan pada kali ini diadakan juga sempena dengan hari ulang tahun RTM yang ke-76. Dan program Marhaban Ya Ramadan Tawa FM ini merupakan acara tahunan, tapi memandangkan 2 tahun tidak dapat kita laksanakan, justru pada tahun ini kita kembalikan Marhaban Ya Ramadan ini di Tawa FM ini yang diadakan sempena untuk mengalu-alukan kedatangan ketibaan bulan Ramadan yang mulia. Menerusi tagline stesen pilihan anda, stesen radio ini bersiaran setiap hari bermula pukul 7 pagi sehingga 7 malam. Kita kena memperbanyakkan, membuat kajian apa sebenarnya yang diingini oleh pendengar untuk kita menghasilkan sebuah rancangan yang bermutu, yang berinformasi di samping hiburan. Cabaran yang telah dilalui itu sangat banyak ya, terutamanya kita berdepan dengan perkembangan teknologi semasa. Itu adalah antara cabaran utama kita. Menerusi segmen Ingin Tahu, saya dapat tahu contohnya macam cendawan tu boleh merawat kanser. Lagi satu yang saya suka dengar segmen Ayuk ke Dapur bersama dengan Kak Mah dengan Kak Azhar. Walaupun RTM melalui peralihan teknologi penyiaran merentasi generasi, akan tetapi kami sebagai penyiar akan terus menabur bakti dalam memberikan maklumat kepada penonton dan pendengar yang sahih hanya di RTM. Asmas Muni, RTM. Ya, sekian perkembangan dari Sabah, keluarga Malaysia. Teruskan bersama berita wilayah untuk info semasa dan sahih. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam. Ya, baik, terima kasih Ann. Langsung dari Sabah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya, Sarawak mahu kembali aktif dalam penganjuran acara dan pesta bertaraf dunia secara fizikal. Selain itu, perkembangan pembinaan benteng laut di Kampung Muara Tebas. Perincian lanjut bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya Azam, hampir 5 tahun menanti projek pembinaan benteng laut di Kampung Muara Tebas bakal dilaksana September tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, projek bernilai RM25 juta itu diyakini akan memberi impak positif terhadap 100 buah rumah di kawasan berkenaan. Dia punya benteng tu ada skalanya 9 kaki. Tempat ketinggian dia. Lagi satu tempat dia itulah dekat mat. Jadi dia bukan mudah nak pasangkan dia punya batu batan di situ. Jadi itu dia punya kos akan kita lihat lagi nanti. Datuk Seri Wan Junaidi memberitahu pemberita selepas majlis taklimat dan lawatan projek benteng Kampung Muara Tebas, Kuching. Oleh itu, beliau berharap perunding projek dapat mempercepat rekaan pelan benteng bagi mengelak kelewatan pelaksanaannya. Projek yang diluluskan kerajaan pada tahun 2017 itu bakal memberi kelegaan kepada penduduk kampung tersebut yang berdepan dengan ancaman ombak laut. Sarawak mahu kembali aktif dalam penganjuran acara dan pesta bertaraf dunia secara fizikal. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pesta seperti Festival Muzik Hutan Hujan Dunia dan Festival Jazz Borneo di Kuching selain pesta-pesta utama di bahagian-bahagian lain yang sudah sekian lama tertangguh, perlu dianjurkan kembali susulan pembukaan semula sempadan antarabangsa negara. Menurut Datuk Seri Karim, ini penting dalam usaha merancak semula industri pelancongan Sarawak yang telah terjejas terus akibat pandemik COVID-19.
Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Video Promosi Pasukan Petugas Pelancongan Bahagian DTTG Sarawak 2022 di Kuching. Jelas beliau, Sarawak telah mengalami penyusutan ketara dalam ketibaan pelawat-pelawat dari seluruh dunia dengan kadar ketibaan pelawat adalah 1.19 juta orang sahaja pada tahun 2020. Manakala dengan kawalan pergerakan yang diperketatkan, jumlah pelawat menyusut kepada hanya 235,245 orang pada tahun lepas. Katanya berbanding dengan tahun 2019, sejumlah 4.66 juta orang pelawat telah memasuki negeri ini. Sehubungan itu, beliau menggesa DTTG agar merancang dan melaksanakan acara serta pesta di kawasan masing-masing dengan segera bagi membantu kerajaan menarik lebih ramai pelancong ke Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Karim berharap video promosi yang telah diterbitkan itu berupaya menarik bakal pelawat untuk berkunjung ke Sarawak. Tambahnya, ini secara tidak langsung membantu Sarawak mencapai sasaran sebanyak 1.2 juta orang pelawat dan menjana pendapatan sebanyak 3.2 bilion ringgit pada tahun ini. Sebanyak 41,868 daripada 208,886 ekor anjing telah diberi dos penggalak oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS setakat ini di Sarawak. Pengarahnya Dr. Adrian Susin Ambul memberitahu, tahun ini JPVS giat melaksanakan pemberian vaksin dengan menyasarkan 50,000 ekor anjing peliharaan. Dr. Adrian menjelaskan juga dilaksanakan program pemasangan mikrochip secara percuma selain pemberian vaksin berkenaan pada waktu pejabat di semua pejabat JPVS seluruh negeri. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa program pemberian vaksin secara besar-besaran, pelesenan dan pemasangan mikrochip kepada anjing peliharaan di pejabat JPVS Jalan Kuching Serian. Dr. Adrian turut mendedahkan sejak Januari hingga Mac lepas, sebanyak 14 daerah di negeri ini terdedah dengan kes rabies dengan daerah Pedawan mencatatkan 5 kes, Kuching dan Sibu 2 kes, Lundu, Seri Aman, Lubuk Antu, Meradong dan Serian masing-masing mencatatkan 1 kes. Manakala sebanyak 72 kawasan telah diisytiharkan sebagai daerah jangkitan rabies, antaranya daerah Serian yang mencatatkan kes jangkitan tertinggi iaitu 22 kes, diikuti Miri 8 kes dan Kuching 7 kes. Beliau dalam pada itu turut mengingatkan pemilik anjing dan kucing untuk menyertai program pemberian vaksin untuk mencegah jangkitan rabies. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loke Chiang turut menasihati masyarakat yang mempunyai haiwan kesayangan untuk memberi vaksin dan memohon lesen bagi keselamatan bersama. Kursus pengukuhan mencari dan menyelamat SAR Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang dilihat sebagai langkah memantapkan keupayaan anggotanya dalam operasi SAR. Ketua JBPM Zon 7 Limbang, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal berkata, latihan itu memberi kemahiran kepada anggota bomba apabila berdepan pelbagai kemungkinan dalam aktiviti penyelamatan. Program ini diadakan adalah untuk melatih anggota bomba bagi tujuan penyelamatan dan tujuan pencarian. Sekiranya terjadi apa-apa kes kehilangan ataupun apa-apa kes yang melibatkan penyelamatan di gaung. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau latihan tersebut di Bukit Hitam Nature Rivers, Limbang. Menyentuh mengenai pembukaan sempadan negara yang membawa kepada lebih pengunjung atau pelancong luar untuk melakukan aktiviti riadah, Awangku Muhammad Azmin berkata JBPM Limbang sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Unit Bahagian Keselamatan Kebakaran Zon 7 Limbang, Zaki Hussein yang turut mengetuai kursus itu menyifatkan program yang dijalankan memberi kefahaman jelas berkaitan prosedur dan pelaksanaan yang tepat dalam operasi SAR. Saya percaya dengan adanya kursus ini ia akan lebih memantapkan lagi itu tugasan mencari dan menyelamat dan juga tentang teknik-teknik dan cara yang betul lah dalam operasi mencari dan menyelamat di peringkat balai. Seramai 20 pegawai bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Limbang dan BBP Lawas terlibat dalam kursus selama 3 hari itu meliputi latihan yang kendalikan secara teori dan praktikal.
Sebanyak 21 buah agensi terlibat dalam pameran perkongsian amalan terbaik penglibatan ibu bapa komuniti swasta dan program pendidikan bersama Institut Pengajian Awam dan Swasta di Serikei. Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Serikei, Lau Ngitung memaklumkan pameran itu diadakan bersempena sambutan pelancaran gerakan masa #Terima Kasih Cikgu bagi sambutan Hari Guru kali ke-51 peringkat negeri Sarawak tahun 2022 dan Serikei menjadi tuan rumah untuk sambutan tahun ini. Lau Ngitung menjelaskan pameran ini bagi memberi peluang kepada pelajar serta ibu bapa untuk mendapatkan maklumat tentang saluran dan bantuan mengenai biasiswa di samping mengenali agensi berkaitan yang membantu dalam bidang pendidikan. Dengan pengisian yang sangat bermakna kepada penduduk, terutamanya penduduk di daerah Serikei, Meradong dan Julau, sekiranya mereka mengambil kesempatan ini bagi memberikan info tentang saluran-saluran, peluang-peluang dan bantuan beasiswa pendidikan. Lau turut menjelaskan objektif program itu bagi meningkatkan keterangkuman dan kebersamaan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam menghargai jasa guru sebagai barisan hadapan mengharungi cabaran pendidikan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, Buma, terima kasih dengan perkembangan dari Sarawak. Mayat warga emas yang dikhawatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras dalam kejadian banjir kilat di Bara T Kampung Sungai Ubi, Cameron Highlands ditemukan pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, mayat ditemui bomba dan polis pada jarak 500 meter dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian petang Selasa lalu, mangsa yang berusia 60 tahun dipercayai berada di luar rumah. Ketika kejadian, hujan lebat berterusan menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan berkenaan. Sementara itu, di Gua Musang, Kelantan, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Terengganu mengagihkan kelengkapan solat kepada keluarga orang asli di Pos Pulat sebagai persediaan menyambut Ramadan. 40 keluarga melibatkan lebih 100 penduduk menerima sumbangan berupa kain sembayang dan sejadah. Tujuannya supaya masyarakat di sini dapat membuat persiapan yang lebih baik menjelang bulan Ramadan yang bakal tiba nanti. Kami merasa sungguh berbangga, berbesar hati kerana mendapat sambutan yang begitu baik daripada masyarakat di sini, dan setiap orang yang menerima telefon sembahyang itu nampaknya begitu gembira dan bersedia untuk menjalani ibadat dengan lebih sempurna, termasuk sembahyang dan juga puasa. Masyarakat orang asli suku kaum Temia bersyukur atas keprihatinan membantu mereka yang tinggal di pedalaman. Tuan ini amat berterima kasihlah kepada wanita Perkim Negeri Terengganu kerana menghadiahkan telefon ini. Terima kasih banyak-banyak. Kami tahun ni super biasalah macam tahun lepas. Alhamdulillah, sebab dulu tak pernah dapat hari ini. Sekarang dapat, alhamdulillah. Menyambut Ramadan. Untuk sebelum Ramadan. Semua dah ada, alhamdulillah. Ada sekolah tahun dulu lah. Ada. Baik saudara, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah disahkan positif COVID-19. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadli Syamsuddin dalam satu kenyataan media dikeluarkan Istana Negara.
Baginda berdua ketika ini berkenan menjalani kuarantin kendiri di Istana Negara hingga 7 dan 8 April serta berkenan menjalani kuarantin kendiri selaras dengan protokol dan SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, baginda berdua dimaklumkan hanya mengalami gejala ringan dan berada dalam keadaan kesihatan yang baik serta tidak membimbangkan. Baik, ke perkembangan sukan, Jepun bakal jadi pencabar utama pasukan negara. Itu pandangan bekas jaguh badminton negara Roslyn Hashim mengenai aksi kumpulan Piala Thomas yang melibatkan Malaysia bermula 8 Mei ini. Menurut Roslyn, mengikut prestasi semasa, skuad lelaki negara seharusnya tidak berdepan masalah berdepan dua lagi pasukan dalam kumpulan D iaitu England dan New Zealand. Namun dalam masa sama, Roslyn menasihatkan agar barisan pemain negara tidak terlalu yakin kerana kedua-dua negara itu mampu belakar kejutan. Untuk dengan England tu, dengan New Zealand, saya rasa tak ada masalah sangat. Cuma Jepun lah kemungkinan untuk menentukan tempat pertama, tempat kedua grouping untuk Thomas Cup. Mungkin dengan Jepun tu agak tough. Bagi kejohanan tahun lalu, Malaysia tewas 1-4 kepada Jepun dalam aksi kumpulan. Perjalanan Malaysia kemudian berakhir di peringkat suku akhir selepas tewas 0-3 kepada Indonesia yang muncul juara edisi ke-32 itu. Sementara itu, Roslyn menjangkakan laluan berliku bakal dihadapi skuad Piala Uber yang diundi dalam kumpulan C bersama tuan rumah Thailand, Denmark dan Mesir. Bagi bekas pemain nombor 1 dunia itu, Thailand dan Denmark bakal menjadi penghalang kemarahan skuad wanita negara. Dengan Thailand, kita tahu perempuan dia memang kuat, dan Denmark juga pun mungkin kita boleh bagi saingan lah kan. Mungkin kita boleh curi dekat situ. Kalau dengan Thailand agak susah, tapi dengan Denmark chances untuk menang tu ada. Cuma yalah, terpulang kepada pemain lah. Tambahnya, apa yang penting, barisan pemain yang diturunkan perlu mempamerkan aksi sebaik mungkin untuk memberikan saingan. Hampir 8 dekad merintis industri penyiaran tanah air dan menerajui penyaluran maklumat paling sahih dan berwibawa. Bersama anda di mana jua sepanjang masa. Menyampaikan maklumat tanpa sempadan. Menerajui penyiaran tanah air negara. Semoga RTM komited menjadi medan terbaik penyiaran di Malaysia. RTM, you are the best. Selamat ulang tahun RTM. Selamat ulang tahun RTM ke-76. RTM 76 terus unggul menjadi pilihan rakyat Malaysia. RTM 76 terus unggul. RTM, teman setia anda. I love you RTM. I love you. RTM untuk semua. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Azamul Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.